Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad, pemimpin agung. Kita akan lihat satu kisah, iaitu kisah Perang Khandaq. Sebelum itu, suka untuk Ustaz kongsikan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin. Adik-adik tahu tak? Baiklah, pemimpin ialah individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Ustaz ulang, individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Persoalannya, kenapa Nabi Muhammad dianggap sebagai pemimpin teragung? Adik-adik tahu tak kenapa? Baiklah, ada banyak sebab kenapa Nabi dianggap sebagai pemimpin teragung. Semuanya dapat dilihat menerusi peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang pertama, sebagai pemimpin keluarga. Yang kedua, pemimpin masyarakat. Ketiga, sebagai ketua tentera. Keempat, sebagai ketua hakim. Dan yang kelima, sebagai perancang ekonomi negara. Kita akan lihat yang pertama, sebagai pemimpin keluarga. Baginda Nabi SAW merupakan seorang suami dan bapa yang penyayang serta adil. Dan baginda juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucunya. Seterusnya, sebagai pemimpin masyarakat, baginda menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Di samping itu, baginda menyemai sikap hormat menghormati dalam masyarakat dan berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Baginda menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Sebagai ketua tentera, baginda sentiasa menghulurkan perdamaian dengan kabilah dan negara luar. Baginda sendiri akan mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Baginda akan memastikan untuk menjaga adab ketika berperang, tidak merosakkan bangunan dan tumbuhan. Sebagai ketua hakim, baginda akan menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah sebagai asas menjatuhkan hukuman. Kedua, baginda adil dan saksama serta berpendirian tegas. Baginda akan menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Sebagai perancang ekonomi negara, baginda bertindak menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Kedua, baginda mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Ketiga, baginda memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Dan yang kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Baiklah adik-adik, itulah tadi peranan yang dimainkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, ketua tentera, ketua hakim dan perancang ekonomi negara. Sekarang kita akan lihat pula apakah ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin unggul. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad dapat dilihat dalam satu jenis peperangan. Perang apa adik-adik? Ya, Perang Khandaq. Pernah dengar kisah Perang Khandaq?
Ustaz akan kongsikan kisah Perang Khandaq. Dalam Perang Khandaq, kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit iaitu Khandaq yang dalam dan besar di sekeliling kota Mekah. Kerana itulah ia dinamakan Perang Khandaq. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat, memohon pertolongan Allah dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Baiklah adik-adik, itulah tadi kisah Perang Khandaq yang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang terakhir kita akan lihat iktibar kepribadian Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Pertama, kita hendaklah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin. Ketiga, menjalankan hubungan baik dengan bukan Muslim. Keempat,
berbincang bersama anggota mesyuarat untuk keputusan terbaik. Dan yang kelima, tegas dan adil dalam menyelesaikan masalah. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Percuma je.